Selamat petang dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang dapat bersama pada petang ini dan juga kepada penceramah kita pada hari ini, Cikgu Melissa Gomez ya, yang akan kongsi satu topik yang menarik juga tentang aspek sosio-emosi. Dan tajuk yang saya pilih hari ini adalah The Art of Thinking. Tajuk yang tidak asing lagi, kita selalu sebut dan menggunakan istilah thinking atau pemikiran selalu. Dan saya masih ingat bila dalam satu sembang biasa, masa tu saya berada di IAB dan pengarahnya adalah Tan Sri Ghaffar. Kami jumpa dekat tempat parking itu. Dia sembang, masa tu saya di kementerian, dan dia kata, dan dia tahu saya sebelum tu di IAB. Dia tanya, when are you coming back? Dia kata, tunggu surat. Datuk, oh okay. Kata, dan dia lepas tu dia sembang-sembang, dia kata, I need thinkers. Saya tak tahu, saya jangka dia anggap mungkin saya pun boleh dikategorikan sebagai thinker lah. Saya anggap sebegitu, mungkin saya salah. Tetapi saya terfikir daripada itu bahawa dalam sesebuah organisasi atau di mana jua, kita tak boleh lari daripada aktiviti berfikir ini, inisiatif untuk berfikir. Dan sebagai seorang guru, kita sentiasa berfikir. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, minggu lepas tajuk saya adalah perancangan untuk PDP. Dan ada 4 perkara yang saya sebut. Visualizing, guiding, managing and decision making. Visualizing, guiding, managing and decision making. Dan aspek visualizing itu memainkan peranan yang penting. Apa yang kita nak ajar itu kita terpaksa fikirkan. So the art of thinking ini adalah satu kemahiran yang sememangnya ada dengan semua kita, yang dari kita ni. Kita tak mungkin akan sebut, oh I'm not a thinker, I'm just a doer. No. We want thinkers, seekers and doers. When you think, then you seek and then you do. So kita nak dalam alunan yang seperti yang saya sebut tadi. Jadi saya masuk ke slide yang kedua. Kenapa saya terpanggil untuk tajuk ini? Saya terlihat apa yang dikemukakan oleh Dr. Alka Saxena dalam Educational Empowerment punya grup yang ramai ahlinya daripada negara India. Dia beritahu bahawa kadang-kadang sekarang, zaman sekarang, bila isu nak kita perlu berfikir, kita cari jalan mudah, iaitu kita Google. We try to get quick answers. Tapi sebaiknya kita juga kena fikirkan sendiri. Dan pendekatan itu adalah untuk pembangunan kemahiran berfikir. Mungkin ada beberapa pendekatan yang saya akan kongsikan dan saya pinjam daripada Dr. Alka ini dan saya jangka dia ada kaitan yang rapat dengan tugas kita sebagai pendidik. And next slide please. Yang penting dan selalu kita buat, kalau kemahiran yang kita nak kemukakan atau kita nak amalkan, yang pertama, tanya soalan terbuka. Open-ended question. Ini sentiasa akan membuat seseorang itu berfikir. Akan menggalakkan perbincangan. Dialog yang merangsangkan, yang membina. Perbualan intelek yang membina. Dan pendekatan Sokratik. Saya masih ingat seorang pensyarah dekat IAB. Arwah Dr. Bakhtia. Dr. Bakhtia ni, kalau dia masuk kelas, masa tu saya seorang peserta program IAB University of Houston. Dia tak akan bagi jawapan, tapi Sokratik. Soalan demi soalan, soalan demi soalan.
So bagi orang dewasa yang ada dalam kelas dia seperti kami, banyak membuat kami terfikir apa sebenarnya yang dia harapkan daripada kami. Of course dia mengharapkan untuk kami berfikir dengan soalan-soalan terbuka, open-ended question. Yang kita tahu bahawa tentang peristiwa lampau umpama yang paling disukai, kita akan sebut-sebut tentang peristiwa itu. Apakah kesusahan yang dialami kerana peperangan? Ini soalan terbuka dan banyak kita boleh buka untuk perbincangan. Atau kalau dengan murid, kita jangan nak tanya setakat wayang mana yang anda telah lihat, tapi tell me more about the movie you watched. Sentiasa perkara-perkara sebegini akan membuat anak-anak kita berfikir atau rakan-rakan kita berfikir. Next slide please. So yang pertama, tanya soalan open-ended. Yang kedua ya, kadang-kadang kita nak terangkan sesuatu, kita tidak boleh lari daripada nak menggunakan analogi. Kerana analogi itu dapat kaitkan dua peristiwa yang berbeza. Dan boleh bawa kaitan di antara maklumat. Membawa kaitan di antara persamaan dua perkara supaya ia nampak dengan lebih jelas. Bila kita sebutkan sesuatu, umpamanya kalau kita gunakan perumpamaan seperti harapkan pagar makan padi, maka terus kita boleh fikirkan dalam sesuatu isu kita meletakkan harapan kepada seseorang, tapi rupa-rupanya ia tidak berakhir sebegitu. So dalam penggunaan analogi ini, ia akan menggalakkan proses berfikir. Next slide please. Dan yang ketiga, kita selalu jangan lupa untuk menyoal secara mendalam. Kalau kita mengajar satu-satu kelas kita, ya, ingat murid kita ada daripada aras yang berbeza. Dan kita selalu nak cari deep learners, deep thinkers, menggalakkan mereka berfikir. Dalam buku Ken Barnes, How College Students Learn, dia kategorikan sebagai 3 kategori untuk cara nak berfikir secara mendalam. Kalau soalannya adalah secara mendalam. Dia kata learners ini ada 3 jenis. Superficial learners, strategic learners and deep learners. Superficial learners, kalau di peringkat pengajian tinggi, yang nak cari makan, boleh lulus peperiksaan, okey. Yang kedua, superficial learner ini, itu superficial learner. Yang kedua, strategic learner. Bila semester mula je, dia akan lari ke pusat sumber untuk lihat soalan tahun lepas. Dan dia akan target macam mana nak dapat A. Itu strategic learner. Tapi yang kumpulan yang ketiga yang berfikir secara mendalam, the deep learners. The deep learners itu bukan saja soal, bukan saja fikirkan think out of the box, but they question why is the box there in the first place. That are the type of learners. But to get that kind of learners, kita mesti menyoal secara mendalam. Ada huraian. Kita minta perspektif berbeza. Kita minta contoh supaya dia dapat diterangkan. So, itulah perkara-perkara yang penting dan sebab itulah merancang satu PDP bagi seorang guru itu bukan perkara yang mudah. Ia memerlukan masa. Tapi pada masa ini kadang-kadang kita rasa bahawa cikgu dah biasa maka dia boleh. But you need time. Kerana murid dalam kelas kita pun mempunyai aras yang berbeza. Next slide please. Dan yang keempat, menyediakan masa untuk refleksi. We need time for reflection. Untuk berfikir bersama. Saya sendiri saya rasa refleksi ini amat penting untuk saya. Saya nak bagi satu ceramah, saya tengok pada bulan November. Sekarang saya dah mula proses pemikiran itu. Tentang teacher leadership, tapi macam mana nak letak teacher leadership itu dalam konteks guru matematik dan sains. So we need bukan saja refleksi sebelum, tapi refleksi selepas. Kerana ia akan membantu kita untuk menyedarkan diri tentang kelebihan dan kekurangan, membuat keputusan, bagaimana nak meningkatkan proses penyelesaian masalah. And we have a good feeling juga tentang
diri kita sendiri. Perasaskan, we are very passionate about certain topics. Kita ada topik-topik yang sangat rapat dengan jiwa kita. So, 4 perkara ini akan membantu kita. Jadi, the art of thinking ini, of course, kita boleh baca banyak buku yang saya paparkan juga di sini. Saya belum baca semuanya. Tetapi ini ada, yang saya nak utarakan, ada banyak penulisan tentang the art of thinking. But thinking is a very important function of an individual. Daripada murid sekolah sampai ke orang dewasa seperti kita. Okey, kita masuk ke slide yang terakhir. Ya, is reading thinking. I wonder, right? Of course, bila kita baca, kita sentiasa akan fikir. So seperti biasa, saya tamatkan sesi saya dengan ungkapan dan kata hikmah yang saya selalu utarakan. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Saya sebagai individu tidak boleh memberi anda pengalaman, tetapi saya boleh beri ilmu. No one can hand you experience, but they can hand you a book, they can hand you information, they can hand you an article. So, bacaan itu akan membuat kita berfikir. Dan akhir sekali, remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Terima kasih, itu saja daripada saya pada hari ini.